Okay, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okay, untuk lesson yang terakhir ini, cikgu akan mengajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan bentuk 3 dimensi. Okay, setelah kita belajar semua subtopik yang sebelum-sebelum ni, awak pun dah tengok video-video saya yang sebelum-sebelum ni. So, last kali kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah. Kita menggunakan ilmu-ilmu yang kita dah tahu untuk selesaikan satu masalah. Okay, macam biasa, bila selesaikan satu masalah, saya akan perkenalkan senjata yang perlu awak ada. Senjata itu adalah ilmu awak yang perlu awak pegang. Yang pertama, apabila melibatkan pengiraan ni, yang pertama adalah awak kena tahu mengenai mentera kita untuk semesta ini, sepanjang semesta ni, iaitu Tua Kah So. Awak kena pegang ni, Tua Kah So. Ini adalah formula untuk tan, cos dan juga sin. Ni khas untuk segi 3 bersudut tegak. Apabila kita ada segi 3 bersudut tegak, kita kena tahu yang mana satu hypotenuse. H tu adalah hypotenuse lah. Hypotenuse adalah bertentang dengan 90 darjah. And then yang mana satu opposite? Opposite adalah yang bertentang dengan theta yang soalan bagi. Theta ni boleh berada di mana-mana yang bersesuaian dengan soalan. Okay, ni contoh sahaja. Okay, ni adalah opposite dia. Opposite tentang daripada theta. And then last sekali A adalah adjacent, bersebelahan. Awak tentukan dulu hypotenuse and then opposite and then adjacent. Okay, awak gunakan Tua Kah So ni apabila sesuatu soalan tu ada kena-mengena dengan sudut. Ada mengena-mengena dengan sudut iaitu theta. Okay? Yang kedua, senjata yang penting juga adalah teorem Pythagoras dan adalah ilmu yang awak dah belajar lagi sebelum-sebelum ni. Okay, kena recall balik. Iaitu apabila teorem Pythagoras ni adalah khas untuk 90 darjah juga. Okay, segi 3 bersudut tegak yang ada sudut 90 darjah. Okay, so awak kena tahu yang mana satu hypotenuse. Hypotenuse adalah sisi A. Macam mana nak tahu dia ada tentang yang 90 darjah, itu adalah hypotenuse. Apabila dia hypotenuse, dia punya formula adalah mesti tambah. Yang lain adalah A kuasa 2 hypotenuse sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Dan sisi yang lain B dengan C, dia bukan hypotenuse kan, dia mesti tolak. Dan jangan lupa yang kuasa 2, kuasa 2. Bila masa nak guna teorem Pythagoras ni? Apabila dia melibatkan panjang sisi sahaja. Okey, dia tak ada kena-mengena dengan sudut. Dia kalau kita nak tahu panjang sisi sahaja. Okey? Okey, and then di dalam tajuk ini juga awak kena tentukan sudut dengan betul. Di mana sesuatu sudut dengan betul. Sebab kalau awak salah tentukan sudut, confirm salah pengiraan nanti. Okay? Sebab awak akan ambil nilai yang berbeza, nilai yang lain. Okay? Yang pertama, soalan dalam tajuk ni saya dah ringkaskan. Tentukan sudut antara garis dengan sata. Okey, kalau nak tentukan sudut antara garis dengan sata, awak perlu tentukan unjuran ortogon. Ingat lagi, unjuran ortogon nak tentukan kita guna teknik bayang-bayang. Yang ni melibatkan imajinasi awak. Awak kena tahu bayang-bayang ni dekat mana. Itulah unjuran ortogon. Contohnya, kita ada satu line, garis AB dekat sini. Awak nampak warna biru tu AB. Okay, and then awak tentukan unjuran ortogon. Contoh unjuran ortogonnya berada di bawah. So, di mana sudutnya adalah berada di antara garisan AB dan juga unjuran ortogon. Itu adalah theta. That's why sangat penting kena tahu unjuran ortogon. Sebab sudut berada di antaranya. Okay? Yang kedua adalah tentukan sudut antara dua sata. Apabila ada dua sata, nak tentukan sudut, awak kena tahulah. Yang pertama, garis persilangan. Yang kedua, garis berserenjang. That's why awak kena tahu awak kena tahu garis berserenjang dekat mana. Okey, contohlah. Okey, contoh
awak punya garis persilangan adalah tempat bertembung ataupun tempat berlipat adalah pada PQ contoh. Awak tahu PQ adalah garis persilangan. Okey, lepas tahu garis persilangan, awak akan tahu garis berserenjang. Garis berserenjang dia mesti di antara dekat P ataupun Q. Ataupun boleh tengah-tengah pun boleh. Tapi sekarang kita tengok kat bucu dulu. Okay? Okay, so contohlah dekat P ni. Dekat P ni ada garis serenjang. Dia adalah yang ni, yang warna hijau ni. Apabila ada dua garis serenjang, macam pada P ni ada dua garis serenjang, garis berserenjang iaitu GB. So, tengah-tengah itu adalah sudut yang kita nak cari. That's why sangat-sangat penting untuk awak tahu di mana garis persilangan, di mana garis berserenjang. Sebab sudut berada di antara dua garis berserenjang. Dia mesti pasangan garis berserenjang. Okay? Okay, next. Untuk contoh, awak boleh tengok di dalam modul garis dan satah dan tiga dimensi iaitu pada muka surat 21. Okay. Contoh 28. Okay. Okay, kita tengok soalan ni. PQRS ialah sebuah pintu perangkap segi empat sama bersisi 90 cm. Bila dia bagi tahu satu-satu maklumat, awak mesti pick up lah. Benda ni segi empat sama, maksudnya dia punya sisi semua sama. Okay, iaitu semua 90 cm. So PQRS yang berada di atas ni semua adalah 90 cm. Okay. And then next adalah dia beritahu yang condong. Okay. Pintu perangkap segi empat sama bersisi 90 cm yang condong pada engsel yang mengufuk PQ. Engsel yang mengufuk PQ. Engsel ni yang ni. Ini adalah engsel. Okey, pada setiap pintu ada engselnya. Tepi itu adalah kita panggil engsel PQ. Pintu itu dibuka sehingga sisi RS berkeadaan 43 cm di atas engsel seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. Okey, pintu ni dibuka. Okey, A ke R ni dibuka. Dia kata 43 cm di atas engsel. Maksudnya A ke A ni adalah 43 cm. Awak kena tahu lah dekat mana. Kalau tak nanti salah nanti. Okey, apakah sudut di antara satah mengufuk ABPQ? Apakah sudut di antara satah mengufuk ABPQ dengan satah PQRS? Ni antara satah dengan satah. Okey, mana dia? Okey, kita tengok ni dulu. Mana ABPQ? ABPQ berada di bawah. Okey. Manakala satah yang lagi satu PQRS adalah berada di atas. Okey. Okey, so di antara satah yang di atas dengan di bawah itu, di manakah garis persilangan? Ingat kalau satah dengan satah, kita tentukan garis persilangan. Garis persilangan tempat dia bertembung ataupun tempat dia berlipat kat situ adalah pada PQ. Okey, next kita tentukan garis berserenjang. Garis berserenjang kita tengok pada P dan juga Q. Saya nak tengok pada Q dahulu. Q garis berserenjang kita adalah Q ke R. And lagi satu adalah Q ke A. Dia tak boleh serong kalau tegak macam ni boleh. So awak tengok Q ke R, Q ke A. Ada dua garis berserenjang, ada pasangan. So tengah-tengah itu adalah theta. Okay, so senang je. Kita keluarkan segitiga tu QRA. Okey, kita ambil saja theta yang berada di depan. Sebenarnya boleh je kita nak kira theta yang berada di belakang ni pada P ni. Sebab garis serenjang pada P adalah PS dan juga PB. So tengah-tengah ni adalah theta juga. Tapi kita ambil salah satu saja. Sebab kalau kita kira akan dapat jawapan yang sama juga. Okey. So kita kira lah. Kat sini kita keluarkan dulu segitiga supaya awak boleh nampak. Kat sini Q, kat sini R, kat sini A. Okey, so theta berada di sini. So R ke A ni adalah 43 cm. Okey, Q ke R ni berapa?
Kita dah tahu dah 90 cm. Okay, so sekarang ni bila nak cari sudut, kita mestilah guna tuaka ataupun saw. Okay, kita punya mentera ni. So, which one yang paling sesuai? So, kita tentukan mana satu hypotenuse. Ni 90 darjah ya. So, hypotenuse berada di sini. Opposite daripada theta ni opposite, yang ni adalah adjacent. So yang dibagi adalah opposite dengan hypotenuse. Opposite dengan hypotenuse adalah kita guna sin. Sin theta sama dengan opposite. Opposite bahagi hypotenuse, 43 bahagi dengan 90. So theta pergi ke sebelah akan dapat sin. Okay, sin ni pergi ke sebelah, sin songsang 43 bahagi 90. Okay, theta sama dengan calculator, tekan shift, tekan sin. Lepas tu 43 bahagi 90, awak akan dapat 28.540 darjah. Okay, jangan lupa kalau dapat titik perpuluhan yang panjang, ambil 3 titik perpuluhan dan jangan lupa bundakan. Okay, tengok B. Ni selesai A. Apakah sudut di antara satah mufuk A, BPQ dan perpenjuru PR? PR berada di mana? Okay, so kita buatlah. Perpenjuru tu maksudnya line lah. Daripada P pergi ke R. Ia adalah satu garis lurus. Dengan satah apa? Satah ABPQ. Satah ABPQ adalah satah yang berada di bawah ini. So, awak tengok ni. Kat sini suruh cari sudut antara garis dan satah. Sebab ada garis PR dengan satah. Apabila ni garis dengan satah, kita kena tentukan unjuran ortogon. Okay, apabila tentukan unjuran ortogon, kita buat teknik. Teknik apa? Teknik bayang-bayang. So, kita punya satah berada di bawah. Teknik bayang-bayang, kita punya cahaya akan daripada atas. So, di manakah bayang-bayang untuk PR tu akan terbentuk? So, PR akan terbentuk pada ABPQ adalah pada P akan kekal sahaja. Okey, sebab dia memang ada pattern satah dekat bawah tu. R punya bayang-bayang akan terus jatuh pergi A. So, bermaksud bayang-bayangnya adalah P kepada A kat situ. So, theta yang kita nak cari adalah sini, tengah-tengah ni antara dua garisan tu. So, kita ambil lah segitiga ni. P, R, A punya segitiga. Okay. So, kita lukis dekat sini. Okay, 90 darjah berada di A. Theta ni berada di B. So, RA kita tahu kat sini 43 cm. Okay, PR kita tahu tak? Oh, PR kita tak tahu. Sebab tak diberi maklumat pun. PA pun kita tak tahu. So, ada satu je value kat sini. Satu nilai saja, tak boleh. Kita tak boleh guna tan, cos ataupun sin. Dia mesti kena ada dua nilai. So, apa yang perlu kita buat adalah kita carilah kita cari nilai PR. Kita boleh cari nilai yang di atas ni. Macam mana nak cari nilai PR ni? Kita gunalah segitiga yang berada di atas pintu ni. Iaitu PQR. Okay, saya keluarkan supaya awak boleh nampak. Okay, PQR. Okay. So, kita tahu PQ adalah 90. QR pun adalah 90 juga. Kita nak tahu PR ni macam mana. Bila melibatkan semua adalah melibatkan sisi, kita gunalah Pythagoras theorem. Adakah PR ini hypotenuse? Yes, sebab dia bertentang dengan 90 darjah. So, PR sama dengan PR kuasa 2. Jangan lupa yang kuasa 2. 90 kuasa 2 tambah dengan 90 kuasa 2. Bila hypotenuse, kena tambah. Okay, so PR kuasa 2. Mana kalkulator? 16200 PR. Okay, punca kuasa
dapat nilai PR adalah 127.279. Okey, ambil 3 titik puluhan dan bundakan. So kita dah tahu dah PR kat sini adalah 279. Kita dah tahu. So kita dah ada dua nilai, kita boleh gunalah tan, cos ataupun sin. Yang mana hypotenuse tentang 90 darjah, ini hypotenuse, and then opposite tentang sini, and then ni adalah adjacent. So kita ada nilai opposite dengan hypotenuse. Opposite hypotenuse kita guna sin. So sin theta sama dengan opposite dahulu 43 per dengan 127.279. So theta sama dengan sin songsang 43 per 279. So theta, gunakan kalkulator awak. Okay, shift sin awak akan dapat 19.745 darjah. Macam tu. Okay. Ni lah contoh-contoh soalan yang mungkin boleh ditanya bentuk-bentuk di dalam exam. Okay. Tengok contoh 29 pula. Okay. PQRS ialah sebuah cuboid. Hitung sudut antara perpenjuru QD dan satah PQRS. Mana QD? QD, perpenjuru. Perpenjuru ni maksudnya satu line lah. Satu garis. Q ke D. Okay, so Q ke D saya gariskan. Okay, dengan apa? Satah PQRS. PQRS mana? Oh, satahnya berada di bahagian sini ni. Okay, di bahagian tepi tu. Okay. Kan bahagian tepi, bahagian belakang. Okay, next. Kita tahu PQRS adalah satah yang berada di bahagian belakang itu. Okay, saya harap awak nampak semua. Okay, so kita antara garis dan satah. Garis dengan satah kena tahu unjuran ortogon jatuh berada di mana. So, kita punya satah berada di belakang sana. So, dia punya nak tentukan unjuran ortogon guna teknik bayang, pastikan cahaya datang daripada arah bertentangan, iaitu daripada depan ni lah, awak bayangkan macam tu. Okay, so QD punya bayang-bayang akan jatuh dekat mana di atas satah PQRS. Okay, Q akan kekal dekat situ. Q punya bayang-bayang akan kekal sebab dia memang dah berada di satah. D punya bayang-bayang ia akan jatuh straight pergi ke S. So, bayang-bayang mereka adalah pada Q S dekat situ. So segitiga apa yang kita gunakan adalah segitiga theta apa yang kita cari adalah theta di antara dekat Q ni. Kecil dekat situ. Dia di antara dua garisan biru dengan hijau tu. So segitiga yang kita gunakan adalah QSD. Okay, dia nampak serong kat situ. Susah sangat nak nampak. So kita besarkan dia. Kita buat dia macam normal segitiga saja. Okay. Q, S, D. Okay. So, dekat Q adalah theta yang kita nak cari. Dekat S ni adalah 90 darjah. Okay. So, kita tengok dia punya nilai-nilai yang dia bagi. So, kita tahu dekat SD ni, S ke D ni bahagian tepi tu adalah 6 cm. Okey, manakala QS kita tak tahu, QD pun kita tak tahu. So, macam mana kita nak dapatkan ni? So, kita kena buat teorem Pythagoras untuk dapatkan salah satu nilai dekat situ. So, kita gunakan nilai apa?
Kita tengok dekat tapak ni. Dekat satah tu. Okay, so kita ambil segitiga PQS untuk kita tahu QS kat situ. So, kita buatlah segitiga. PQS. Okay, so PQ kita dah tahu kat sini adalah 4. Ini 90 darjah dekat P. And then PS adalah 3. And then kita nak tahu QS. Sebab nanti kita nak guna QS. Adakah QS ni hypotenuse? Yes, sebab tentang yang 90 darjah. So, carilah QS kuasa 2 adalah 4 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. QS adalah kuasa 2 adalah 25. QS adalah punca kuasa 25. QS adalah 5. So kita tahu dah kat sini QS adalah 5. So kita boleh cari theta. So kita tentukan mana opposite, mana hypotenuse. Mana hypotenuse? Tentang 90 darjah hypotenuse. And then opposite daripada theta ni adalah opposite, ini adalah adjacent. So, dia bagi nilai opposite dengan adjacent, kita gunalah TOA. Okay, O dengan A. So, gunalah TOA. Tan theta sama dengan TOA. Opposite dulu Jangan terbalik. 6/5. And then theta adalah tan songsang 6/5. Theta adalah guna shift tan 6/5, awak akan dapat 50.194 darjah. Okay, macam tu. Selesai. Okay, kita pergi soalan B pula. Padam ni. Soalan B adalah dia kata hitung sudut antara SATA PSD dengan SATA QDR. Mana PSD? PSD ni adalah SATA dekat sini. Di bahagian tepi ni dia adalah segitiga. Lagi satu SATA QDR. QDR adalah lagi satu SATA ni. Segitiga juga tapi dia besar sikit. Okay, berada di dalam cuboid ni. Okay, so dekat sini awak tengok ada dua SATA. Apabila dua SATA, kita kena tentukan mana garis persilangan, tempat dia bertembung antara dua SATA. So, awak perasan dekat sini, dia punya tempat bertembung dia adalah pada satu titik saja, bukan pada satu garis, iaitu titik saja dekat D ni. Sebab dia kan segitiga, dia bertembung dekat bucu tu. Okay, so kat situ adalah garis persilangannya. Walaupun dia bukan garis, titik persilangannya. So, di manakah dia punya garis berserenjang? Garis berserenjang dekat D ni kita tengok. D ke mana? D ke S. Dekat situ garis serenjang. D ke P, naik atas ni. D ke P boleh ke naik atas? Tak boleh sebab dia serong kat situ. Dia bukan 90 darjah. Tak boleh. Okay, dia serong. Lagi satu, D ke A. P ke, not A. D ke R. D ke R tak. D ke A boleh ke tak? Okay, D ke A ni boleh. Sebab dia tak serong. Okay. D naik ke atas, D ke Q boleh ke? D ke Q tak boleh sebab dia serong naik ke atas. Dia sloping, slanting macam tu. Okay, tak boleh. Okay, so kita dah nampak warna merah itu adalah garis berserenjangnya. So, di antara garis berserenjang itu adalah theta. So, kita ambil lah segitiga tu. Segitiga apa yang kita nak ambil adalah okay, S ke D. Lepas tu ni R. Nampak tak segitiga yang berada di dalam, di tapak tu. SDR tu, segitiga tu. So, theta yang kita nak cari adalah pada D. Theta. Dekat situ. Okay, so kita tahu
S ke A ni dia dah bagi dah 4 cm. S ke D adalah kita dah bagi dah, ini adalah 6 cm. So senang, dah ada 2 nilai, tak payah cari guna Pythagoras theorem. So kita set guna tuah, kah ataupun so. Okay, kita tentukan yang mana hypotenuse. Okay, ni adalah 90 darjah, ni hypotenuse. Ni adalah bertentang dia, opposite, dan lagi satu ni confirm lah adjacent. Okay, so dia bagi nilai opposite dengan adjacent, kita guna lah tan. So tan theta adalah opposite dahulu, opposite bahagi dengan adjacent, 4 bagi 6. So theta adalah tan songsang 4 bahagi 6. Guna kalkulator awak, shift tan 4/6 adalah awak akan dapat 33.690 darjah. Okay, so itu adalah sudut theta. Okay, tengok contoh 30. PQRS ialah sebuah segi PQRS ialah sebuah prisma tegak. G ialah titik tengah bagi garis PQ dan H. Okay, ialah titik tengah bagi ST. Okay, maksudnya G tu titik tengah. Ini semua sama ni. H tu ialah titik tengah untuk yang bawah ni. Okay, hitung sudut di antara satah GHU. Mana satah GHU? GHU adalah segitiga yang berada di dalam prisma ini. Okay, GHU dengan satah lagi satu apa? Satah PRUS. Satah PRUS adalah satah yang berada di bahagian tepi sini. Okay, awak boleh nampak kat situ segitiga yang berada di dalam dan juga satah yang berada di bahagian tepi tu. Okay, so di manakah tempat dia bersilang, garis persilangan? Okay, so kita boleh nampak antara dua satah ni, tempat dia bersilang adalah pada U sahaja. Dia bukan satu garis. Sama macam tadi, dia pada satu titik sahaja. Dia bertembung dekat U tu sahaja. So, pada U ni lah kita kena tentukan dia punya garis berserenjang berada di mana. Okey, kita pergi satu persatu. U ke S, boleh tak? Yes, boleh U ke S. Okey, lagi satu. U ke H pun boleh sebab dia tegak 90 darjah. Okey, so theta yang kita nak cari adalah di antara dua garis berserenjang ni. Adalah berada di tengah-tengah ni. U ke G adalah bukan garis serenjang tak boleh sebab dia serong naik ke atas tu. Tak boleh diserong. Okey, so theta yang sesuai kita cari adalah di sini. Okey, gunalah segitiga SHU ni. Okey, kita lukiskan SHU. Okey, macam biasa lukis ni tak wajib, tapi dengan lukisan ni awak boleh nampak dengan jelas. So kita tahu SU adalah 5 cm. SH, dia kata H ni kan titik tengah. So dia beritahu 6. 6 bagi 2, 3. So kat sini 3. So nak cari theta senang ni sebab kita ada 2 nilai 3 dengan 5 tu. So mudah, tak perlu nak guna teorem Pythagoras. Kalau dia bagi satu je nilai, awak kena cari lagi satu nilai tu, awak kena guna teorem Pythagoras. Okey, kita tentukan mana satu opposite hypotenuse. Tentukan hypotenuse dahulu. Tentang 90 darjah, ini adalah hypotenuse, and then ni adalah opposite, dan ini adalah adjacent. Yang dia bagi adalah nilai opposite dengan hypotenuse. Toa, ka, so. Yang mana ada opposite dengan hypotenuse? O dengan H, gunalah sin. So sin theta adalah 3/5. Opposite dahulu baru bagi dengan hypotenuse. So sin pergi sebelah akan jadi sin songsang 3/5.
5. So theta adalah gunalah kalkulator awak, shift sin 3/5 akan dapat 36.870 darjah. Okay. So saya sampai contoh 30 saja untuk lesson kali ini. Awak boleh cuba buat latihan-latihan yang lebih banyak pada latihan pengukuhan kedua ini, yang banyak bagi soalan-soalan yang menarik untuk awak cuba dan akan lebih memahirkan awak. Okey, saya harap awak boleh dapat faham apa yang saya cuba sampaikan bagi lesson ini. Terima kasih semua.